Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Tacha how? Ada how yang jawab lah. Waalaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara Syukri, saudara Busi Majlis, saudara Izzah tadi terpaksa terus ke Perlis. Sahabat-sahabat, saudara Nick, ahli parlimen. Ni Wangsa Maju ke Setiawangsa ni? Setiawangsa lagi ya, Setiawangsa. Saudara Akmal, saudara Cincong ada, saudara Tiban, saudara Manivanan tadi. Saudara-saudari semua yang hadir pada hari ini, saya minta maaf lambat. Pada rumah dekat je, rumah 15 minit. Ada beberapa panggilan daripada dengan wartawan luar negara. Sebab Malaysia sekarang popular balik. Kan? Dia kadang-kadang yang merompak ni dia tak sedar. Bila dia ingat dia cerdik, bila dia merompak, dia akan pindahkan wang satu dunia kat sana, kat sini. Bila dipindahkan wang satu dunia, selepas yang berlaku dengan 1MDB, maka satu dunia tahulah bila wang haram itu masuk ke bank account dalam negara dia, maka kejadian jenayah itu dah berlaku dalam negara dia. Jadi sama juga seperti yang telah berlaku dengan 1MDB, kali ini cerita kapal perang ini juga akan berulang kerana wang itu dipindahkan dan melibatkan syarikat, orang di seluruh dunia. Jadi tadi kita ada minat yang cukup tinggi daripada pihak media di negara Jerman sebab syarikat yang terlibat itu adalah satu syarikat besar daripada Jerman. Saya tak tahu bahasa Jerman lah, tapi orang yang tahu Jerman saya rasa pronunciation dia Rheinmetall. Betul tak? Betul tak tu? Rheinmetall, sebuah syarikat yang cukup besar di Jerman. Dia syarikat defense contractor pertahanan. Anak syarikat yang terbabit sebagai subkon tu ialah syarikat dia. Kalau di Perancis pula, memang ada siasatan yang sedang berjalan mengenai kapal selam. Dulu tak habis lagi ni, yang Skopin dulu tak habis lagi, keluar yang baru. Jadi sudah tentu ada minat daripada pihak media di Perancis untuk korek lagi. Dan salah satu watak yang terlibat, kalau dulu Jolo, sekarang ada Mat Saleh pula. Seorang Mat Saleh yang terlibat ni lah orang Australia, jadi ada minat daripada Australia. Jadi saya tak boleh nak squeeze dekat mana. Tapi insyaAllah mereka sedang meneliti semua dokumen yang telah keluar. Dan dengan dokumen-dokumen ini dan dokumen satu lagi yang akan dikeluarkan, saya yakin mereka cukup bukti untuk mula siasat di negara masing-masing. Sebab itu kalau kerajaan sekarang ni kerajaan apa? Saya pun tak tahu. Kerajaan PAS, UMNO, Bersatu, aku pun tak tahu kerajaan PAP pun dia, kerajaan PAS pun dia. Sebab itu yang berlaku dalam UMNO sekarang ni nampak mereka sedang kucak-kacir. Sebab masing-masing nak menuding jari. Menteri-menteri yang terlibat dalam soal kapal ni, seorang sudah tentu PM kita lah, PM Facebook kita, Datuk Seri Najib. Sebab dia terlibat satu, nak tak nak dia tak boleh lari atas dua kapasiti dia kan. Yang pertama, kerana dia Menteri Kewangan masa itu. Bila Menteri Kewangan, apa pun keputusan yang dibuat di Kementerian Pertahanan, apabila ia bersabit dengan perolehan kerajaan, dia kena pergi ke perbendaraan. Dia tak boleh nak cuci tangan saja. Jadi ada keputusan, ada maklum balas yang datang daripada Kementerian Kewangan. Jadi Kementerian Kewangan dia. Yang Menteri Pertahanan, masa projek itu diluluskan, lulus ni maksudnya apabila kerajaan bagi letter of intent dan letter of award. Maksudnya surat lantikan dibuat. Memang surat lantikan dibuat dulu,
Kemudian ambil masa 1-2 tahun supaya kontrak itu dapat dimuktamadkan. Yang bagi surat lantikan adalah Zahid. Keluar surat tanda tangan dia tulis apa? Sila laksana ke apa lah. Jadi Zahid pun tak boleh lari. Dan yang tanda tangan kontrak sudah tentu ialah Hishamuddin. Jadi jam UMNO sekarang kerana benda ni tak boleh dihentikan. Dia akan terus keluar dan terus keluar dan terus keluar. Mana-mana pun akan melibatkan orang tanya, habis kamu menteri kamu buat apa? Macam mana keadaan ini berlaku di bawah kawalan kamu? Baik. Dalam UMNO pula, mereka bergaduh sesama sendiri, sudah tentu. Sampai sekarang ni kita tak tahu kalau UMNO Barisan Nasional masuk pilihan raya sebab dia yakin menang tiap-tiap hari ratik pilihan raya ni kan. Kalau pilihan raya menang UMNO Barisan Nasional, agaknya siapa Perdana Menteri? Dulu dia action gila. Bila kita nak masuk pilihan raya sebelum ini, dia kata, Pakatan kamu nak menang, siapa Perdana Menteri? Sekarang kita tanya dia balik. Siapa sebenarnya calon Perdana Menteri UMNO Barisan Nasional ni? Najib pun nak. Najib masih lagi nak jadi Perdana Menteri. Dia yakin dia boleh jadi Perdana Menteri balik. Zahid pun nak. Habis yang Perdana Menteri yang sekarang ni, Ismail Sabri, takkan dia tak nak, ya tak? Itu belum ada lagi Hisham. Hisham pun nak juga. Jadi sama dia 4-5 orang ni semua nak jadi calon Perdana Menteri. Semua ada pengikut, semua ada macai, semua ada kaki bodek masing-masing. Jadi ini dilihat sebagai peluang untuk saling tembak-menembak. Orang sibuk cerita kapal perang tak siap. Kalau kita perang mati kita, dia guna isu kapal perang ni untuk tembak-menembak sama dia. Sebab itu saudara-saudari, saya ini seronok jadi kita duduk kat tepi, kita tepuk tangan, biar ditembak sama sendiri. Itu juga ingatan saya kepada kawan-kawan dalam pakatan. Sekarang barulah, betul lah rekod ada 22 bulan jadi kerajaan kan. Kalau jadi kerajaan balik, kamu jadi kerajaan, jangan buat sial. Jangan buat sial. Sebab kalau buat sial, ada orang jadi sakau duit semua, orang akan jumpa. Bila orang akan jumpa, kamu nak tutup macam mana? Tuduh orang itu, tuduh orang ini. Kalau tak pernah merasa, jangan cuba-cuba merasa. Tengok apa jadi kepada UMNO Barisan Nasional sekarang. Kucar kacir. Sebab Ismail Sabri sekarang rasa, baguslah. Dia dah tengok apa yang berlaku dekat Johor. Johor nak masuk pilihan raya, janjikan Dato' Hasni jadi Menteri Besar. Menteri Besar yang sebelum itu dijanjikan. UMNO macam itulah. Order Hasni dapat siapa? Aku pun tak tahu nama dia, budak sangat lagi. Kan nama dia On. Budak sangat lagi. Orang undi sebab Dato' Hasni dapat order lain, dapat barang lain. Satu Malaysia dah tahu sekarang ni. Apatah lagi dalam UMNO. Dalam UMNO lagi tahulah. Ismail Sabri tahu walaupun UMNO dah umumkan bahawa calon Perdana Menteri adalah Ismail Sabri, dia tahu kalau datang daripada mulut Najib dengan mulut Zahid, tak payahlah kau percaya, bodoh kau. Dia dah kena dulu, dia dah tahu ni kalau aku bubar pilihan raya, ikut Najib dengan Zahid sebab dua orang ni supaya pilihan raya sebelum dia kena masuk ke dalam, kalau betul menang, Ismail Sabri pun tak tentu jadi Perdana Menteri. Malah kita tak tahu sama Najib dengan Zahid nanti Tok Mat. Tok Mat memang tak dapat lah. Tok Mat tak payah fikir lah. Ni Najib dengan Zahid ni dia duduk sibuk fikir. Sebab itu saya duduk tengok tiap-tiap hari UMNO. Yang kesian UMNO macai kat bawah ni lah. Tiap-tiap hari duduk ulang ni konon. Undi UMNO Barisan Nasional negara stabil. Stabil kepala hutang kau. Dia yang duit dia curi itu satu hal dah tak stabil. Ini sama kamu pun duk sibuk bercakaran ni. Kalau UMNO Barisan Nasional boleh tak nak masuk pilihan raya nak lawan kita yang kita dah mula ni,
Saya minta satu je lah. Boleh tolong namakan seorang calon Perdana Menteri yang kita tahu kamu tak tipu. Jangan sebut Ismail Sabri, tapi Najib pun nak, Zahid pun nak. Sebab itu bila timbul cerita LCS ni, jam dia orang. Sebab sudah tentulah Perdana Menteri akan rasa, ini peluang yang baik untuk aku tembak Zahid dengan Najib. Saudara-saudari, saya duk dedahkan soal skandal ni dah 11-12 tahun dah. Daripada saya tak kahwin sampai saya kahwin ada anak, sampai sekarang daripada tak gemuk mana jadi gemuk gila, lepas tu kurus, gemuk balik sekarang. Saya dah lama sangat, saya perhatikan satu benda yang saya perhati paling berbeza kali ni tau. Saya tak tahu media banyak mana dekat sini lah. Selalunya bila saya dedahkan sesuatu skandal ni, media cukup takut nak laporkan. Sebab dia kena saman, nanti pihak berkuasa datang tangkap. Kalau Malaysia kini pun takut, yang portal-portal tu semua takut lah, saya katalah. Minta telefon tanya macam-macam. Kalau yang berita harian, utusan dan yang sewaktu dengannya tu, lagilah takut, fahamlah, memang tak tulis langsung lah. Selalunya dia orang akan putar balik untuk jawab lah. Saudara-saudari tahu, saya perhati ni 1 bulan ni. Soal kapal ni, agak-agaklah media mana yang paling rancak sekali laporkan setiap satu perkataan yang saya sebut. Berita harian lagi, utusan, NST, The Star. Saudara-saudari, kita bukan baru hidup 2-3 hari lepas. Kita dah hidup lama. Maksudnya itu petanda ada pertembungan besar di dalam UMNO Barisan Nasional kerana akhbar-akhbar dan media-media perdana ini dia ikut arahan dan juga signal daripada Putrajaya. Kalau Putrajaya kata jangan kamu pergi dekat, dia tak pergi dekat. Yang ini maknanya apa dia? Putrajaya kata tolonglah laporkan setiap satu perkataan yang Rafizi sebut. Itu yang tiap-tiap. Saya belum sebut perkataan Rosmah pun lagi. Padam dah. Sebab itu saya tengok kan, kalau media-media lain, yang media-media internet semua ni, bila dia lapor tu, dia tak ambil semualah, dia tulis, dia olah semua. Saya ucap terima kasih dan tahniah kawan-kawan saya daripada media perdana. Sebab laporan itu memang sebijik-sebijik, ambil copy and paste saja. Dia tak ada padam dah kali ini. Maknanya isyarat ialah ada isyarat daripada Putrajaya bahawa isu ini tolong kamu laporkan habis-habisan kerana menteri-menteri yang ada kuasa daripada UMNO dekat Putrajaya sekarang ni tahu bahawa isu ini akhirnya balik-baliknya kepada 2-3 orang tu juga. Berlegar sekitar Najib, berlegar sekitar Zahid. Hisham pun nak kena bertepis juga, saudara-saudari. Sebab itu, sebelum ini ramai orang tanya, ni kalau pilihan raya ni macam mana? UMNO Barisan Nasional cukup yakin sekarang ni. Saya kalau yang UMNO tu yakin, saya faham lah. Saya paling lawak tengok yang geng-geng MCA dengan MIC ni. Tak malu ke kau? Sokongan tak ada, masuk kampung kena baling dengan orang Cina dengan orang India. Tapi sebab dia rasa UMNO akan menang, dia pun menumpang sekali, dia lebih-lebih yang cium tangan Najib dengan Zahid tu. Mereka yakin, dia kata kalau panggil pilihan raya akan menang. Saya tak katalah Pakatan Harapan dan Keadilan ni cukup kuat. Kita mengaku memang dulu kita lemah. Tapi pada masa yang sama, parti-parti politik saya nak ingatkan, jangan kita lupa perasaan rakyat dekat bawah. UMNO mungkin rasa dia hebat. UMNO rasa dia menang di Melaka, dia menang di Johor. Kalau panggil pilihan raya bila-bila masa dia akan menang besar. Itu rasa dia. Rasa rakyat lain. Sebab rakyat tak hidup dengan gaji 100,000 lebih. Ada orang beritahu saya, bukan presiden lah, timbalan presiden MIC, Datuk Saravanan. No. Saya kadang-kadang, saya muda-muda dulu adalah
uncle auntie yang anak sama kelas dengan saya, sekali-sekali saya pergilah. Umur dah dekat 80 tahun, kesian dia sendiri bawa apa ni? Bawa air, lepas tu dia sendiri basuh pinggan kat rumah. Saya tanya sebab apa ni macam ni? Mana? Dulu pembantu rumah ada. Dia kata sekarang ni kalau Najib ke Ismail Sabri ke rasa dia paling berkuasa dekat Malaysia, bohong lah. Orang paling berkuasa dekat Malaysia ialah M. Saravanan. Dia punya pasal permit pekerja luar ni, amah semua ni tak boleh masuk, habis orang semua tak ada pembantu rumah, sampai yang umur 80-90 tahun pun kena buat kerja sendiri sekarang. Sembang adalah orang beritahu. YB tahu tak? Agak-agak lah kalau ikut gaji menteri biasa, agak-agak berapa? Saya ingat dulu kalau ikut akta gaji menteri ni dan 20-30 ribu je. Dia kata tak betul, gaji menteri seorang-seorang ni 100 ribu sebenarnya. Itu yang belum dia sakau lagi. Itu gaji yang dia memang betul-betul dapat, 100 ribu. Dan ura-ura, ini kalau Saravanan dengar kamu jawab lah. Ura-ura yang paling mahal sekali sebenarnya Saravanan, RM140,000 sebulan. RM140,000 sebulan kau. Sebab itu dia tak sedar. Dulu saya beritahu Mak Maslan, ni anak manusia paling cerdik daripada UMNO dulu. Korang dah lupa. Kesian kat dia, dia masih lagi cerdik tau. Dulu saya beritahu kat Mak Maslan dekat Parlimen. Sebab gaya dia bentang GST semua ni macam rakyat ni tak faham. Saya kata kat dia, kau tak faham. Kau memanglah takkan terasa. Minyak naik ke, GST cukai naik sikit harga barang, kau tak terasa sebab mana kau pernah bayar. Minyak orang bayar, rumah semua percuma. Lepas tu kalau pergi makan, kalau kau nak bayar pun tukang bodek ramai tolong bayar. Kau tak pernah terasa bayar sebab itu duit tu tak rasa keluar. Kau pun tak faham, setakat RM10-20 ni bagi kau tisu saja. Orang biasa, harga barang dalam tempoh 1 tahun yang lepas, harga barang biasa tu paling kurang, kalau roti daripada 3 naik RM4 lah. Tanya menteri kata, alah RM1 pun nak bising ke? Kau gila, RM1 tu naik 33% tau. 33% daripada RM3 ke RM4, maksudnya harga roti naik 33%. Kalau nak faham apa maksud harga roti naik 33%, korang pernah dapat naik gaji 33% 1 tahun? Pernah dapat? Menteri tak apalah, dia sakau. Orang biasa macam kita ni mana pernah dapat gaji 33%. Saya nak bayar kenaikan gaji 10%, 5 bulan nyumpah tau, sebagai majikan. Gila kau nak bayar 10% ni kan? 33%, bayangkan roti naik 33%, roti canai naik 20%, campur-campur semua, paling kurang harga makanan ini, harga makanan paling kurang lah 25%. 25% naik tiap-tiap tahun dalam keadaan gaji kalau boleh naik 3-4% pun nasib baik. Sebab itu hanya di Malaysia, saudara-saudari, kita kerja dari 1 tahun ke 1 tahun ke 1 tahun, gaya bayaran gaji itu makin kurang dan makin kurang. Sebab dulu RM1 boleh beli sekian. Dengan harga barang naik, inflasi semua, tahun depan RM1 jadi makin sikit. Saya ingat masa saya kat sekolah lah dulu, ni ada cerita macam mana saya mula-mula faham pasal inflasi ni. Bukan sebab belajar dekat universiti. Belajar dekat Malay College dulu. Sekolah dulu sasrama. Kita ada cafeteria. Adalah makcik ni. Makcik, jadi orang beli nasi daripada dia. Nasi tu RM1 lah. RM1 tu dapatlah nasi sikit, ayam dia masak kicap sikit kan. Jadi orang belilah, lakulah nasi RM1 dia ni kan. Lepas tu adalah malaun gila yang nak makan lebih. Dia kata, makcik, boleh tak saya nak nasi RM1.50 tak? RM1.50 supaya nasi saya lebih. Makcik tu cerdik macam UMNO. Makcik tu cerdik. Dia kata, okey, lepas ni ada nasi RM1.50, ada nasi RM1. Cuma kita orang perasan, celaka punya makcik ni. Nasi RM1.50 tu,
Dia sama banyak dengan nasi RM1 dulu. Nasi RM1 tinggal separuh. Lepas tu lama-lama, tak sampai 3-4 bulan, ada lagi malaun kata RM1.50 ni tak banyak lah. Nasi RM2 makcik. Nasi RM2, dia kekal dengan yang nasi RM1 6 bulan lepas tu. Banyak tu je. Yang nasi RM1.50 tu makin ciput, yang nasi RM1 tu makin sikit saudara-saudari. Itulah gaji kita tiap-tiap tahun. Kita dapat gaji, harga barang naik, maksudnya kuasa beli kita, kalau dulu gaji kita RM3,000 boleh beli sekian, 3-4 tahun akan datang, yang dulu kita boleh beli itu semua kita tak boleh beli dah. Sebab itu saya beritahu menteri, kamu jangan yakin sangat UMNO Barisan Nasional boleh menang. Sebabnya ialah rakyat dekat bawah ni tahu kehidupannya susah. Sebab itu kalau saya tegur kawan-kawan yang kadang-kadang beritahu kat orang muda ni, janganlah bising sangat pasal gaji, dapat kerja pun cukup baik lah. Sebab kita kena faham, kalau zaman saya keluar universiti dulu, lebih kurang 25 tahun dulu, 24 tahun dulu, saya keluar universiti, engineer gaji RM2,500. Dulu, tahun 1999, RM2,500. Sekarang, keluar universiti engineer, RM2,500 tu dah kira okey lah. Ada engineer yang gaji RM2,200, ada yang RM1,800, ada RM2,000. Sedangkan 25 tahun dulu, RM2,500 tu banyak. Harga kereta berapa sen je dulu. 25 tahun dulu, 30-40 ribu boleh beli kereta sebiji dah. Sekarang boleh lah, tapi lah kau jadi King Myvi lah. Kalau yang nak beli kereta yang okey sikit tu tak boleh lah. Jadi sebab itu, UMNO Barisan Nasional sekarang ni, biar dia yakin, biar dia lalai, sebabnya ialah kerana bila kita tanya rakyat biasa, rakyat marah sebenarnya. Ismail Sabri sekarang ni ada masalah besar. Masalah besar dia ialah kerana Najib dengan Zahid, dengan UMNO tengah tekan dia supaya bubar parlimen untuk panggil pilihan raya. Dia tengah bersilat tak nak bagi ni tak. Baru-baru ini, dia buat kenyataan, dia kata, dia hanya akan panggil pilihan raya kalau culaan wanita-wanita UMNO ini menunjukkan UMNO boleh menang. Saya masa tu lega, baguslah. Cerdik juga Ismail Sabri ni rupanya. Sebab dia tak payah tunggu wanita UMNO, saudara-saudari. Ini malam ini dekat Wangsa Maju, dekat Setiawangsa, saya nak beritahu kepada Datuk Seri Ismail Sabri, kalau Datuk Seri Ismail Sabri nak tunggu, nak panggil pilihan raya bila UMNO Barisan Nasional boleh menang, saya rasa tahun depan pun tak boleh panggil, saudara-saudari. Sebab kalau tanya orang biasa ni, yang terbaru, saya memanglah duk cek tiap-tiap bulan tengok orang suka ke tidak, orang okey ke tidak. Sepanjang saya mula semak sentimen rakyat daripada 2016, saya nak sebut dan maklumkan bahawa bulan lepas, bulan Julai adalah sentimen yang paling rendah pandangan rakyat terhadap keadaan ekonomi hidup dia. Zaman Najib dulu, bila Najib jatuh Mei 2018, bila kita tanya kepada pengundi-pengundi, adakah anda berpuas hati dengan keadaan ekonomi sekarang? Keadaannya 65-35. 65% kata tak puas hati, 35% kata puas hati. Dan keadaannya bila mengundi lebih kurang macam itulah. 65% mengundi bukan UMNO Barisan Nasional, UMNO Barisan Nasional dapat 35%. Itu yang Najib kalah 2018. Jadi Ismail Sabri cerdik sikit. Dia kata kita kena tengok dulu keadaan di bawah nak pergi pilihan raya ni. Saya boleh sebut awal-awal, setakat 31 Julai 2022, soalan yang sama kita tanya, adakah anda berpuas hati dengan sentimen keadaan ekonomi kehidupan anda sekarang? Jawapan dia, hanya 20% yang kata dia berpuas hati. 80% tak puas hati, saudara-saudari. Korang pergi tepuk pula orang tengah susah lah. Orang tengah susah. Sebab itu, saudara-saudari, saya daripada awal lagi beritahu.
Kepada orang yang menonton di luar, kepada orang yang rasa saya benci dengan UMNO Barisan Nasional ni, saya tahu dia sakau duit. Tapi saya juga tak suka dengan Pakatan Harapan, keadilan semua ni lemah. Kamu buat apa? Saya minta satu saja. Hari ini kita bermula sedara-sedari. Yalah, kita dah mula lah. Tapi hari ini terak jalan. Hari ini terak jalan sedara-sedari. Bagi kami 1-2 bulan daripada sekarang, insya-Allah bulan 10, bulan 11, kalau Ismail Sabri panggil pilihan raya, kita akan bersedia dan insya-Allah kita boleh bagi saingan yang terbaik. Sebab itu saya tengok sekarang Perdana Menteri Facebook lah, Perdana Menteri Facebook, kalau tengok Najib pun sekarang macam dah letak jawatan. Nak panggil dia PM Facebook pun tak boleh dah sekarang. Sebab sebelum ini, dengan gaya dia lantik diri dia PM Facebook. Jadi bila dia lantik diri dia PM Facebook, yalah dia kena bentang rancangan lah. Dia kena bentang. Kalau Perdana Menteri jadi Perdana Menteri Putrajaya, kena bentang nak buat apa, dia pun bentang lah. Dengan sombong dan bongkak, dia boleh bentang kepada ketua Convention Wanita UMNO BN semua. Dia kata, tengok saya ni, saya kalau di semua isu di Facebook, saya takkan bagi masa kepada pembangkang lebih daripada 3 jam. 3 jam saja saya akan jawab. Memanglah Perdana Menteri Facebook terhebat dunia macam tu, hebat. Aku pun tak terbuat, gila. 3 jam sekali nak kena jawab ni. Saya pun tiap-tiap hari pun tengoklah, macam juga kita nilai prestasi Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri, kita juga kena nilai prestasi PM Facebook kita. Jadi tiap-tiap hari saya cek lah. Oh, kalau macam ni rupanya PM dah letak jawatan lah. PM Facebook dah letak jawatan. Sebab apa? Saya tengok kali terakhir dia jawab apa saya sebut lebih kurang seminggu lepas. Koyak dah KPI dia ni. Hancur lebur dah. Saya pasti budak-budak FB admin dia lah. Najib ni lain kali nasihat, kalau terlepas penjara Datuk Seri Najib, insya-Allah tak lepas lah. Tapi kalau terlepas penjara, nasihat saya, lain kali tulis sendiri, buat sendiri. Kamu bayar budak tak apa-apa jadi FB admin, jadi macam ni lah. Kalau tengoknya, Najib sebelum ini yakin dia boleh putar belik semua. Dia troll orang, dia kutuk orang. Saya kenal lah Najib. Bro, Najib tu ada kelas lah sikit sebenarnya. Itu semua bukan ayat dia pun. Itu bukan pemikiran dia pun. Lagipun Najib ni kita tahu, walaupun dia Perdana Menteri dekat Facebook, saudara-saudari pun tahu kalau dia masuk mahkamah, dia blur gila. Dia pun memang bukan jenis ceramah macam kita, jenis yang cari isu dah. Dia ni adalah anak bangsawan. Jadi sebab itu, kalau tengok kepada UMNO Barisan Nasional, saya nak beritahu kepada yang menonton dekat luar, yang hadir pada hari ini, yang rasa, oh habislah kita kalau masuk pilihan raya ni, Najib datang balik, UMNO datang balik. Saudara-saudari, kekuatan Najib dan UMNO Barisan Nasional hanya ada satu, iaitu apa dia? Putar belit, saudara-saudari. Bagi dia putar belit, dia putar belit, dia putar belit. Sekarang bila kita jawab, dia terbelit. Sebab itu kalau 2-3 bulan lagi kita jalan dengan kempen seperti ini, kita terangkan isu satu persatu dan kita jawab dengan baik setiap putar belit dia. Saudara-saudari, di luar UMNO, kita akan dapat menang perang maklumat di sosial media. Saya cek tiap-tiap hari, saudara Cincong, cek tiap-tiap hari projection ni dalam bahasa Melayu pada unjuran. Kadang-kadang saya dah lama tak pergi ceramah, terlupa. Unjuran kita dalam masa sebulan lagi, insya-Allah kita akan berjaya kalahkan Najib UMNO Barisan Nasional di sosial media mereka, saudara. Jangan bimbang, kita memang cek. Kita tak syok sendiri cek, tapi kena buat kerja lah. Jadi insya-Allah, maksudnya selain daripada Perdana Menteri FB ni letak jawatan, FB dia pun insya-Allah akan makin turun pengaruh dia sedikit demi sedikit demi sedikit. Di dalam UMNO, mereka akan terus bergolak.
Dan mereka akan terus tembak-menembak. Dan minggu depan, saya dimaklumkan kalau baca semua minggu depan, Kabinet akan, Allah payah lah tu, declassify ni dalam bahasa Melayu nyah klasifikasi. Oh panjangnya lah. Ha? Oh nyah warta. Dia akan declassify nyah warta minggu depan. Maksudnya semua benda-benda yang terperinci itu akan keluar lah. Kalau saudara-saudari ingat UMNO Barisan Nasional ni dah insaf, benci rasuah dan dia nak kongsi semua maklumat ni dengan rakyat, bodoh kita lah. Dia nyah warta laporan ini untuk tembak Najib dan juga Zahid. Sebab Hisham rasa dia tak kena. Najib dan juga Zahid. Sebab supaya dalam UMNO dan rakyat semua benci kepada Najib dan Zahid. Sebab kalau Najib dan Zahid ada masalah, maka Ismail Sabri rasa dia ada peluang yang lebih besar untuk kekal jadi Perdana Menteri. Maksudnya, kita nak masuk perang ni, rakyat insya-Allah kalau kita bekerja baik, kita terang, insya-Allah sedikit demi sedikit akan kembali kepada kita. Dalam UMNO mereka akan berkucar kacir, mereka bergaduh sama dia orang. UMNO pun dah bergaduh dengan madu lama dia PAS. PAS pun kadang-kadang kenyik mata kat kita sekarang. Ada orang minat lagi dengan PAS ke? Aku sepak korang kalau ada siapa berani nak pergi mengorat dengan PAS ke? Jangan balik rumah tau, tidur kat luar. PAS pun dah kenyik-kenyik mata, bersatu habis lah. Ni dia pun tak tahu apa nak buat sekarang ni, tak apa. Jadi sama dia orang dia tu, muafakat yang dia kata muafakat demi perpaduan ummah tu kepala otak dia. Itu muafakat untuk sakau duit rakyat. Yang itu pun akan rosak. Yang tinggal hanya satu, saudara-saudari. Rakyat dekat luar yang 80% ini rasa keadaan hidup makin susah dan makin susah. Tanggungjawab kita kalau kita nak dapat undi dan kepercayaan mereka, tanggungjawab kita yakinkan bahawa kita boleh jadi kerajaan yang lebih baik dan kita telah belajar daripada kesilapan yang lepas. Yang itu boleh tepuk. Sebab itu kalau kita tengok keadaan yang berlaku sekarang, LCS ni bukan cerita baru. Dia orang sebut, UMNO lah, dia tak erti dengan saya. Dia kalau dengan saya, dia selalu mati akal. Budak-budak macam UMNO ni kan. Kadang-kadang saya layan juga, seronok. Dia kata kau ni gila dulu, masa lepas pilihan raya umum 2018, dia dendam dengan saya. Macam-macam UMNO semua ni. Dia suruh saya masuk gua. Aku pun masuklah gua. Kan? Duduklah diam-diam 4 tahun. Lepas tu kalau sekali-sekala dulu saya bersuara, saya sebut pasal politik, dia akan cakap, kau buat apa kau duduk dalam gua, diam-diam lah. Kalau kau nak bersuara, kau keluarlah, kau keluar. Aku pun keluarlah. So sekarang saya dah keluar, dia suruh masuk gua balik. Kali ni tak masuk gua lah. Kali ni kita orang pastikan UMNO pergi ke Sungai Buloh. Najib dengan saya ni duduklah Sungai Buloh berehat sekejap. Yang macam-macam UMNO ni, kau nak rasa duduk gua, kau duduk gua 4 tahun. 4 tahun kau duduk gua. Biar kau belajar bertapa sikit, biar cerdik sikit. Sebab itu yang penting saudara-saudari dalam 2-3 bulan daripada sekarang, ialah supaya kita boleh meyakinkan rakyat bahawa kita boleh jadi kerajaan yang lebih baik. Sebab yang berlaku ni bukan benda yang baru. Itu yang UMNO kata, engkau sama ni pergi mana? Tiba-tiba keluar gua, kenapa soal kapal selam ni tahun 2011 baru sekarang kamu nak korek? Sebab tu saudara-saudari, kita kena tukar kerajaan. Sebab rasuah itu kita hanya tahu lepas 10 tahun. 10 tahun itu semua dah hilang dah. Negara dah makin teruk. Dulu orang tanya saya, kenapa tak boleh hapuskan PTPTN? Saya kira tahun 2011. 2011 lagi saya beritahu. Masa itu hutang PTPTN 20 bilion. Saya beritahu 2011, debat dengan KJ, kalau 20 bilion, kita peruntukkan 2-3 bilion setahun, kita boleh hapuskan PTPTN. Kita boleh mula
Lancarkan pendidikan percuma berperingkat-peringkat. Sebab hutangnya 20 bilion saja. Tapi sebab tak menang 2013, menjelang 2018 bila kita ambil alih, 2017 bila kita tengok angka hutang PTPTN, masa tu dah 40 bilion. Tak boleh dah lah. Jadi peluang kita untuk menyelesaikan masalah hutang anak-anak, masalah pendidikan tinggi terlepas begitu saja kerana tahun 2013 masih cukup lagi macai undi Najib dan UMNO Barisan Nasional. Thanks. Tak apa. Kalaulah 2013 dahulu kita menang secara selagi, soal kapal LCS ni tak adalah sampai 6 bilion, satu kapal pun tak ada. 1MDB tak adalah sampai hutang 50 bilion. Kalau kita tak terlepas 2013. Kita menang 2018. InsyaAllah, Alhamdulillah lah, saya ingat walaupun dengan segala kelemahan yang berlaku tahun 2018, 2020, tapi tidak ada wang negara yang besar kena sakau. Tak ada. Kita habiskan masa untuk selesaikan, tapi tak ada satu skandal besar pun yang curi duit rakyat. Yang kita jumpa sekarang ini ialah yang zaman Najib 10-11 tahun lepas. Cari jumpa. Sebab itu kalau orang tanya kepada saya, berbaloi ke tidak? Sebab saya pernah rasa perasaan macam saudara-saudari. Saya dah cuba yang terbaik, aku dah bagi segala yang terbaik, dah bagi peluang kepada kawan-kawan untuk jadi kerajaan. Saya memang kecewa, betul. Bukan kecewa sebab semua tak boleh dibuat. Saya rasa sepatutnya kita cuba yang lebih baik. Sepatutnya kita tegas. Masa itu menteri-menteri daripada Bersatu ni semua ngok-ngek banyaknya. Tapi kita tak bersuara. Aku bersuara lah. Yang kawan-kawan yang lain tu duduk diam je, kamu tak tegur. Bila ada menteri daripada Bersatu nak buat kereta terbang, tak ada orang tegur. Kamu tak bincang kat kabinet ke? Memang betul saya kecewa. Dan memang betul 4 tahun saya kata ikut suka kamu lah. Aku dah buat tanggungjawab aku. Saya ada hidup saya ada syarikat saya ada budak-budak saya nak jaga. Saya lebih baik cuba bagi kehidupan yang lebih baik kepada staf. Bila keluar cerita kapal timbul ni, kalau kita bagi UMNO Barisan Nasional menang sekali lagi, kalau kita tak buat yang terbaik, dalam keadaan rakyat tahu bahawa kerajaan ni kerajaan sakau, parti ni parti sakau ni. Kalau kita menang balik PRU 16, saudara-saudari, kita bukan jumpa masalah kapal. Segala jenis masalah kita jumpa. Kapal yang hilang kita jumpa, cerita kereta, entah apa-apa lepas ini, saudara-saudari. Kalau kita bising pasal peruntukan 6 bilion ini hilang, kalau UMNO Barisan Nasional balik semula tahun depan tahun ini, 5 tahun lagi entah-entah kita jumpa 20-30 bilion segala jenis projek. Apa lagi dia nak buat lepas ini? Sebab itu, kita ada peluang untuk cuba sekali lagi, saudara-saudari. Kita mungkin tak menang, kita tak tahu sama ada kita cukup masa untuk yakinkan rakyat. Sebab itu kita kata, ini usaha kita, saudara-saudari. Tak apalah. Kita usaha, dulu pun kita mula perlahan-lahan, lama-lama rakyat akan faham, dan dengan semangat itu juga, saudara-saudari, kita akan mula menjelajah daripada malam ini. Minggu depan kami ke Seremban, Negeri Sembilan. Minggu lepas itu insya-Allah ke utara dan seluruh Malaysia. Saya yakin bila kita terangkan dengan terperinci dan bagi amaran kepada rakyat, kalau kamu tidak lakukan sesuatu sekarang, 5 tahun lagi ada 10 lagi skandal macam kapal LCS ni. 5 tahun lagi bukan 6 bilion dah, saudara-saudari, 60 bilion. 5 tahun lagi, kalau kita rasa Najib ni mamat sakau paling utama dalam dunia, lepas ini kita tak tahu ada berapa Najib lagi yang UMNO akan lahirkan. Sebab itu, ada dalam 5, kita tak payahlah habis pukul 12, aku nak balik. Esok mula 8 pagi, saya ada kempen 8 pagi esok.
Kita awal ni kita warm up saja, kita habis dalam 11.45 balik. Okey lah tu. 15 minit awal tu okey lah. Sebab itu saudara-saudari, soal kapal ini, walaupun UMNO Barisan Nasional kata, ini mainan pembangkang, ini tak betul semua. Dia sebenarnya isu yang cukup rapat dengan hati rakyat biasa. Kamu curi 1MDB, orang marah tapi rakyat tak terasa sangat sebab tak kena kat dia. Kamu buat projek-projek besar, ini semua yang rakyat tak nampak. Tapi kamu ambil duit tentera, saudara-saudari, orang Melayu faham apa sebenarnya. Tentera yang tak cukup, yang bersara sebelum cukup tempoh untuk pencen. Lama mana dia minta pencen? Tak dapat. Kalau dengan tentera pesara biasa, dan Pak Mentua saya pesara tentera. Kalau dengan orang biasa pesara tentera ni, kerajaan nak fikir, nak bagi 200, 300 bulan pun bertahun-tahun tak selesai. Dahlah kamu tak ambil tahu kebajikan dia. Lepas tu untuk anak-anak yang baru tentera ni kan, yang jadi kelasi kapal, yang jadi tentera, yang dalam TLDM, kamu nak suruh dia bersedia mempertaruhkan nyawa dia untuk negara. Orang lain sekarang kapal, negara-negara lain selalu ada dekat perairan kita. Kalau jadi apa-apa kita kena bersedia. Tapi kamu nak suruh dia pergi perang, kapal pun tak ada, saudara-saudari. Kita mungkin ketawa sama kita sebab kita orang bandar. Bayangkan kalau saudara-saudari duduk dekat Lubuk Merbau, dekat Padang Rengah kawasan Nazri Aziz. Anak dia 3 orang semua dalam TLDM. Dia dapat tahu anak aku, kau nak suruh pergi perang, kapal pun tak ada. Saudara-saudari, memang dia menusuk kalbu. Orang kampung faham soal kapal ini. Tanya Datuk Daniel dulu, dia Laksmana TLDM. Dia tahu budak-budak kelasi kapal. Kalau kita nak pergi perang atas kapal kita, kapal tu saudara-saudari wiring tak betul. Piping tak betul. Saya dah tengok Datuk, piping dia ada isu. Piping tak betul. Bila piping tak betul, kalau enjin tu tak betul, asap, ventilation, circulation dalam deck tu tak betul, budak tu kalau tak mati kena tembak pun, lama-lama dia mati kena kanser. Korang gelap betul. Tapi kalau kita jadi mak ayah, kau tak terasa ke? Anak aku dah lah gaji tak seberapa, dah lah lepas tu tak ada pencen, dah lah mempertaruhkan nyawa untuk negara. Kamu bagi kapal dia yang ventilation, kalau tengok kepada drawing, engineer drawing sekarang, ventilation dia ada masalah yang mungkin akan menimbulkan risiko kesihatan kemudian. Lama-lama, TLDM masalah tak cukup kelasi bukan sebab mati berperang. Sebab apa? Batuk. Itu yang berlaku, yang akan berlaku saudara-saudari. Sebab dia pakai tangkap muat. Kontraktor tu, kontraktor ni pasang tu ikut suka. Woi, pasang kapal ni ingat macam anak saya pasang Lego ke? Dia kena betul-betul, lining dia betul, piping dia kena betul. Itu sebelum masukkan lagi persenjataan lagi pun. Itu belum masukkan dia punya elektronik lagi pun. Bayangkan kita belum apa-apa lagi, kita dah ada masalah dengan integriti kapal. Sebab welding tak betul, pasang tak betul dan lain-lain. Itu yang berlaku sekarang. Dan yang paling sakit hati kalau kita tengok pasal projek LCS ini, memang jelas penyelewengan itu telah pun dirancang daripada awal. Saya baca semua, kalau Najib, Zahid atau Hisham kata dia tak tahu apa-apa, lempanglah dia orang ni. Kalau kat sekolah dulu, ada orang macam ni, dia dah buat salah semua, dia kata dia tak tahu apa-apa, aku memang lempang kat sekolah dulu. Jangan, nanti kena panggil polis. Sebab saudara-saudari, benda ni tak boleh berlaku tanpa perancangan. Itu yang saya sebut ni bukan curi ayam. Curi ayam mungkinlah, lalu-lalu tengok ayam lebih, baru ni kan tak cukup ayam, tak ada ayam. Jadi dia lama tak makan ayam, dia pun ambil ayam. Fahamlah. Benda itu mungkin bukan dirancang curi seekor ayam sebab nafsu masa itu.
Ini dirancang bila kita tengok lapis demi lapis demi lapis syarikat subkontraktor. Bila kita tengok syarikat-syarikat palsu yang dengan secara tersusun cuba meniru nama syarikat yang betul-betul wujud tapi tak betul. Ambil nama, dia tengok ada syarikat kat Perancis yang nampak macam wujud dan terlibat dalam pertahanan kontraktor. Dia pun buat satu syarikat tapi dia buat dekat Malta. Dia buat dekat Bahamas. Supaya bila dia palsukan dokumen, kononnya kontrak itu, alat-alat itu dibeli daripada syarikat yang betul-betul wujud tu, tapi barang tu dia ambil daripada tah mana-mana dia hantar, kemudian invoice pun tah mana-mana. Sehari-hari tunggu hari Isnin ini, saya duk tengoklah dia orang duk sebut ni kononnya 1.7 bilion ini barang-barang dah dibeli. CEO LTAT kata barang-barang tu tak hilang, tak rosak, barang-barang tu memang ada, bagus. Sehari-hari tunggu hari Isnin nanti, saya akan sebut jenis menatang barang apa dia beli. Tak ada kena-mengena pun dengan perang sehari-hari. Dia beli barang kedai mamak kat tepi tu boleh jual. Tapi bila beli supply kepada kapal yang patut kalau beli dekat luar RM5, jadi RM500 lah dia supply. Dia supply barang-barang yang tak ada kena-mengena dengan pertahanan negara pun. Yang 1.7 bilion itu termasuklah barang-barang gila yang kita boleh beli daripada 7-Eleven. Macam tu kita semua boleh bekalkan barang kepada kapal perang kerajaan lah. Sebab itu saya kata semua ini telah dibuat secara terancang. Kemudian wang dimasukkan yang patut bayar sana, bayar sini. Dan semua apabila melibatkan syarikat offshore, luar pesisir pantai. Saya tahu tak orang yang menonton ni kenapa masalah offshore ni? Kalau saya cari money trail, saya cuba nak bongkar, pup jumpa offshore, aku mampus. Saya tak boleh buat apa dah lepas tu. Tak ada orang, tak ada kerajaan dalam dunia ni boleh buat apa-apa bila wang itu dipindahkan ke syarikat offshore. Sebab syarikat offshore ni dibuat di negara-negara yang undang-undangnya menjamin 100% kerahsiaan. Jadi dia guna senang lah. Dia ambil nama Akmal, letak nama Akmal kat situ. Dan syarikat offshore, undang-undang dia juga membenarkan bahawa pemilik sebenar syarikat itu tidak semestinya orang yang namanya ada di syarikat itu. Pemilik sebenar ialah orang yang memegang kertas saham fizikal. Maksud begini Rosmah, saya tak tuduh Rosmah, tapi saya bagi contoh. Saya bagi contoh lah. Katakanlah Rosmah ada kawan dia. Tak tahulah apa nama kawan Rosmah no? Syarizat. Katakanlah Rosmah ni tak ada kena-mengena dengan hidup yang mati lah. Bagi contoh nak ajar macam mana offshore, syarikat offshore ni kenapa dia jadi tempat yang paling bahaya untuk curi duit rakyat. Katakanlah adalah seorang nama Rosmah. Dia pun buka syarikat offshore satu. Dan syarikat itu didaftarkan atas nama kawan baik dia nama Syarizat. Kan? Jadi setakat undang-undang yang satu-satunya maklumat yang kita boleh tahu tentang syarikat itu ialah apabila kertas bocor lah kan. Baru ni Panama Papers bocor, Paradise bocor. Kalau tak bocor kita tak tahu langsung. Tapi sebab bocor, maka kita tahulah wujudnya syarikat-syarikat ini. Tapi paling hebat pun kita boleh tahu, bila kita tengok syarikat itu, kita tengok pemiliknya bernama Syarizat. Itu je lah. Sedangkan undang-undang syarikat offshore menetapkan bahawa pemilik sebenar syarikat itu ialah pemegang kertas saham fizikal. Jadi nama mungkin pemiliknya ialah Syarizat. Tapi yang pegang saham, kertas saham fizikal itu ialah Rosmah. Jadi nama Rosmah tak ada langsung di mana-mana. Tapi bila syarikat itu buka akaun bank dekat Switzerland, dan bank itu digunakan untuk kumpul masukkan duit sampai ada katakanlah 200 juta. Bila nak bagi keluar duit dekat bank Switzerland itu,
Bank Switzerland tengok nama syarikat, lepas tu dia hanya boleh keluarkan kepada pemilik. Rosmah kata ini peraturan syarikat dan ini saham fizikal, kertas saham, sijil saham fizikal yang saya pegang. Duit itu duit saya. Sebab itu syarikat offshore ni cukup berbahaya. Dan pandangan saya sebagai accountant bertauliah, dan saya memang biasa buat benda ni semua dulu, semak dan sebagainya. Bukan biasa buat benda ni, aku biasa sekau duit. Dulu saya kat Petronas, saya dulu jaga portfolio pelaburan antarabangsa. Jadi bila contohnya kita nak pergi ke negara-negara Afrika, katakanlah nak pergi ke Chad. Kalau buka syarikat dan didaftarkan di dalam negara Chad, kalau jadi apa-apa, bahaya sebab nak lawan kerajaan negara tu. Jadi memang kebiasaannya bila kita melabur di luar negara, dia panggil Special Purpose Vehicle, tu SPV tu memang kita buat dekat offshore. Tapi yalah dekat Jersey, dekat semualah, tak adalah sampai dekat Cayman semua ni. Jadi saya faham bagaimana peraturan semua ni. Sebab itu bila kita tengok, kalau orang bersusah payah daripada awal mewujudkan sampai 3-4 company offshore untuk terlibat dalam kontrak LCS, maknanya ini bukan bilis-bilis, saudara-saudari. Saudara-saudari ingat, ini bekas-bekas tentera laut yang telah dan akan didakwa ni, Datuk Daniel bekas tentera laut. Saya ingat Datuk Daniel ni boleh sampai ke pergi buat syarikat offshore ke saudara-saudari? Tak sampai, payah. Sebab nak melibatkan Bahamas lah, melibatkan Cayman, melibatkan Malta, jauh semua ni. Kalau dia melibatkan sampai beberapa lapisan syarikat offshore untuk bawa duit keluar, maknanya ini bukan melibatkan bilis. Ini melibatkan jerung, saudara-saudari. Sebab hanya jerung yang boleh tetapkan awal-awal berapa kontrak apa nak buat. Hanya jerung yang boleh tetapkan ini spesifikasi dan aku nak kontraktor ini. Hanya jerung yang boleh tetapkan kalau tak buat kerja pun bayar dulu. Hanya jerung yang boleh pastikan wang ini keluar dialihkan dan sampai ke akaun yang kita tak tahu siapa sebenarnya pemilik syarikat-syarikat itu, sebab kita tak tahu siapa yang ada physical certificate ownership. Sebab itu bila saya tengok LCS ni, saya tahu dalam 2-3 minggu lagi memang akan ada dakwaan. Seorang dah kena dakwa, saya rasa akan ada yang kena dakwa lagi, dan setakat yang saya tahu semua ini melibatkan bekas tentera laut. Dia akan cuba cuci tangan hidup-hidup. Dia kata ini semua ni memang yang tamak ini adalah bekas-bekas tentera laut. Mat Saleh kata is above their pay grade lah. Ini bukan dalam bidang kuasa dia. Ini bukan dalam bidang, ini mengatasi perancangan. Sophistication tu tak ada kepada dia orang ini. Ini selalunya kalau kita tengok kepada rekod 1MDB, ini melibatkan skim sakau yang terbesar di dunia macam 1MDB dulu. Hanya yang melibatkan bilion-bilion, yang melibatkan paham-paham saja, yang berani susun daripada awal. Jadi saya kalau nak cerita semua, bosanlah, kita kena cerita sikit. Sebab kalau saya cerita semua dalam ceramah macam ini, letihlah FB admin Najib malam ni tak tidur nak menjawab. Jadi kita tunggu satu persatu. Cuma untuk yang menonton, untuk yang hadir, cukup untuk saya beritahu begini. Apapun perasaan kita, apapun yang kita kecewa sebelum ini, kita ada tanggungjawab yang lebih besar. Dan tanggungjawab itu ialah sebab kita ada anak-anak. Saya yang dah umur 40 lebih ini, saya tengok staff saya yang umur 20 tahun lebih, saya memang kesian. Sebab saya ingat saya dulu keluar universiti gaji berapa dan apa yang saya boleh buat dengan gaji yang saya ada. Saya tengok budak-budak sekarang dan saya majikan berpeluh nak bayar gaji dia yang lebih tinggi daripada yang pasaran bayar. Itu pun saya kesian kat dia orang. Sebab saya rasa tolak sana tolak sini, budak ni sebenarnya tak ada apa sangat pun. Rumah 5-6 tahun bekerja hampir mustahil untuk beli.
kereta hampir mustahil untuk beli jenis kereta yang saya ada dulu. Kecuali anak kamu, kecuali bapak kamu Najib Razak lah, lain cerita lah. Malangnya kebanyakan bapak kita bukan Najib Razak lah. Sebab kita ada adik, kita ada anak, kita ada orang yang akan terpaksa tanggung lepas kita. Jadi bayangkan, kalau dulu 10 tahun lepas, sebab kita tak menang 2013 itu, kita terlepas peluang untuk menyelesaikan masalah hutang PTPTN budak-budak yang ada. Tak boleh dah, lepas ni memang tak boleh dah. Hutang itu terlalu besar. Tak ada wang dah nak bayar. Kalau kita terlepas 2018 dulu, maksudnya 50 bilion hangus. Memang hangus dah. Memang dah hangus 50 bilion. Tapi kalau kita terlepas 2018, dahlah hangus. Diorang akan buat satu lagi 1MDB, satu lagi 1MDB. Entah berapa ratus bilion hilang. Kali ini kalau kita terlepas 2022, 2023, kita akan tinggalkan negara ini kepada anak kita, adik kita dalam keadaan yang wang makin sikit, hidup makin susah, keluar universiti tak ada kerja, kalau buat kerja pun baik tak pergi universiti sebab gaji terlalu rendah, dan kita akan jadi makin tua dan makin tua dan makin tua. Dalam keadaan kita pula terpaksa bergantung kepada anak-anak kita untuk melalui zaman yang lebih susah. Jadi memang kita tak ada pilihan. Saya tak ada pilihan, saudara-saudari tak ada pilihan. Pilihan yang kita ada, kita cuba usaha kita yang terbaik satu persatu. Saya selalu sebut kepada semua kawan-kawan yang bimbang lah, ini boleh menang ke kalah? Saya kata mudah saja. Menang kalah itu Allah dah tetapkan, saudara-saudari. Sebab itu saya tak pernah takut dulu. Tahun 2017 orang tanya, YB tak takut ke? Dalam penjara ni dah 2 tahun, dah 2 hukuman masuk penjara, tak takut ke? Bagi saya mudah saja. Semua itu Allah dah tetapkan. Kalau saya kena masuk penjara, aku masuk penjara lah. Adalah benda hikmah. Kalau saya tak buat salah, tapi saya kena masuk penjara, adalah hikmah yang saya boleh dapat daripada masuk penjara. Sebab saya tahu saya salah. Kecuali Najib lah. Najib ni sebab dia memang dia tahu dia salah. Tu yang dia tak nak masuk penjara tu. Dia sama juga bila kita berkempen macam ini. Adakah orang akan sokong kita, percaya kat kita? Itu kita pulangkan kepada mereka. Allah dah tetapkan. Menang kalah Allah tetapkan. Tapi tanggungjawab kita untuk kita cuba yakinkan dan pastikan jangan bagi UMNO Barisan Nasional menang dan kembali berkuasa, saudara-saudari. Sebab itu, insya-Allah kita akan mula. Saya minta semua tiap-tiap hari Sabtu, Ahad, jangan lupa tonton di kawasan-kawasan lain. Tunggu kami sampai daripada 1 minggu ke 1 minggu. Insya-Allah doa kita, saya yakin rakyat Malaysia ni ramai yang cerdik. Biar Najib ingat rakyat ni bodoh dan dia boleh perbodohkan di Facebook dia. Yang itu tak ramai, saudara-saudari. Lebih ramai rakyat kita yang cerdik, dan bila kita mula bergerak, kita terang, insya-Allah. InsyaAllah saya rasa kalau Datuk Seri Ismail Sabri panggil pilihan raya, kita akan bersedia sebaik-baiknya dan kita akan pertahankan wilayah dan Selangor, insyaAllah. Kita akan pertahankan Negeri Sembilan. Kita akan pertahankan Pulau Pinang. Dan insyaAllah kita akan pertahankan kerusi-kerusi parlimen kita daripada Johor sampai ke Perlis. Kita cuba buat supaya kita bangkit di Kelantan, Terengganu, Pahang, Sabah dan Sarawak. Yang paling penting, kita pastikan UMNO Barisan Nasional tidak sakau duit rakyat sekali lagi. Boleh? Jadi terima kasih. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sese, nandri manakam. Terima kasih.